Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, Ustaz harapkan kamu semua berada dalam keadaan sihat dan afiat. Pelajar-pelajar, kita akan sambung pelajaran kita dalam madah tauhid bagi madah tajwid Al-Quran bagi tahun 6. Kita akan mula masuk ke dalam tajuk hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Baik. Yang pertama, mari kita tengok kepada pengenalan nun sukun. Pengenalan nun sukun. Nun sukun ialah huruf nun yang bertanda sukun di atasnya. Huruf nun yang ada tanda sukun di atasnya. Ia kekal sama ada dari segi bacaan mahupun tulisan. Maknanya dari sudut bacaan pun kita akan matikan huruf min, dan juga dalam tulisan pun kita tengok memang huruf mim tersebut ada tanda baris sukun di atasnya. Demikian juga ia tetap ada pada ketika menyambung atau berhenti bacaan padanya. Okey, baik. Mari kita tengok contoh. Anhaakum anhu. Anhaakum anhu. Kita perhatikan pada perkataan alif dan nun an. Maka kita tengok dari sebutan kita adanya nun sukun dan tulisan pun ada nun sukun. Dan nun sukun ni tetap ada pada ketika menyambung ataupun berhenti. Mana kita ketika sambung pun kita sebut nun, ada huruf nun tersebut, dan ketika sambung pun kita sebut huruf nun sukun tersebut, dan juga di sudut tulisan pun ada. Dan contoh kita waman amana. Waman amana. Baik. Seterusnya iaitu pengenalan tanwin. Apakah yang dimaksudkan dengan tanwin? Tanwin ialah huruf nun tambahan yang bertanda sukun. Hanya terdapat di akhir kata nama am yang bertanwin sahaja. Kata nama am ni apa? Isim nakirah. Kata nama am. Kalau kata nama khas, isim ma'rifah yang ada alif lam pada permulaan perkataan tersebut, maka tak boleh kita letak di mana-mana hujung kalimah tersebut dengan baris tanwin. Jadi baris tanwin ni hanya ada terdapat pada akhir kata nama am yang bertanwin saja. Ia wujud dari segi bacaan, dari kita sebut bacaan kita. Dari sudut bacaan ada bunyi huruf nun tambahan yang diberikan sukun tersebut. Kemudian tetapi ia tidak wujud dari segi tulisan. Dari segi tulisan kita tak nampak adanya nun sukun tambahan tersebut. Kita tak nampak. Dari segi bacaan ada, dari segi tulisan tak wujud. Dan pada ketika berhenti bacaan padanya, dan pada ketika kita waqaf, ketika bacaan kita waqaf, maka tak disebut huruf nun sukun tambahan tersebut. Mari kita tengok contoh. Wasi'an haqima. Wasi'an. Kita sebut an tu adanya huruf nun tambahan. Huruf tambahan yang bersukun. Maknanya ain berbaris fathah
kemudian disambung dengan nun yang baris sukun, wasi'an. Tersebut ada, tapi kita tengok pada kalimah tu tak nampak pun nun tambahan nun sukun itu. Wasi'an hakima. Hakima. Hakima kalau kita waqaf mana tak ada bunyi. Tak ada bunyi nun sukun tambahan tu. Walaupun di sana lebih kurang saja tulisan dia hakiman. Tapi kalau kita waqaf, kita hanya bunyi hakima. Hukum dia di situ adalah ma'awad. Kemudian contoh yang kedua, bi ghulamin alim. Bi ghulamin alim. Min. Huruf min berbaris kasratain, berbaris kasrah. Bacaan bi ghulamin. Seolah-olah adanya huruf mim baris kasrah. Kemudian ada huruf nun baris sukun, bi ghulamin. Di sudut bacaan kita sebut nun tu, nun sukun tu. Cuma di sudut tulisan dia tak ada, tak nampak wujudnya nun sukun tu. Maknanya dia wujud dari segi sebutan, tak wujud dari segi tulisan. Alim. Kalau kita waqaf, kita tak bunyi dah huruf min dan nun sukun tu. Kecuali kita sambung bi ghulamin alimin dengan kalimah seterusnya. Contoh yang ketiga, ghaniyun hamid. Ghaniyun hamid. Ya tersebut baru dhammatain. Dhammatain. Baris tanwin dhammah yang ada dua baris. Seolah-olah huruf ya berbaris dhammah dan adanya tambahan nun sukun di sini. Ghaniyun hamid. Dari segi sebutan ada huruf nun sukun tersebut, tapi di segi tulisan hanya ada dhammatain. Kita tak nampak nun sukun yang ada pada kalimah tersebut. Ghaniyun hamid. Bahasa Arab kamu boleh fahamlah perbincangan tadi. Jadi nun sukun wujud dari segi bacaan dan juga tulisan. Wujud dalam dua keadaan tersebut. Sama ada di pertengahan, sama ada berhenti ataupun sambung, wujudnya huruf nun tersebut. Dibunyikan huruf nun tersebut. Kemudian tanwin adalah nun tambahan bertanda sukun. Wujud terdapat di akhir kata nama am. Kalau kata nama khas yang ada alif lam di hadapan, dia tak bunyilah tanwin tersebut. Jadi hanya terdapat pada kata nama am, isim nakirah yang bertanwin sahaja. Perkalimah yang bertanwin sahaja. Wujud dari segi bacaan, tapi tak wujud dari segi tulisan. Mana tanwin ni dari segi bacaan kita baca bunyi nun sukun tu. Cuma dari segi tulisan tak ada. Kemudian saudara sekalian, perbahasan hukum nun sukun dan tanwin ini, apabila nun, huruf nun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, huruf ajak Arab, yang mana huruf hijaiyah ni yang mengandungi 28 huruf, iaitu tanpa huruf alif, kerana huruf alif ini tidak menerima baris. Huruf alif tidak menerima baris dalam Al-Quran. Maka ia mempunyai 4 hukum bacaan. Jadi dalam hukum nun sukun dan tanwin ini, bila bertemu dengan huruf hijaiyah, ia akan terbentuk 4 hukum bacaan. Iaitu hukum bacaan yang pertama al-izhar, hukum bacaan yang kedua al-idgham, hukum bacaan yang ketiga al-iklab, dan yang terakhir hukum bacaan al-ikhfa. Jadi inilah 4 hukum bacaan bila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. InsyaAllah InsyaAllah pada kelas akan datang kita akan berbahaskan lagi satu persatu hukum-hukum bacaan
dalam tajuk nun sukun dan tanwin ini. Untuk kelas kita hari ini cukup sekadar ini saja, insya-Allah. Kelas akan datang kita akan bahaskan satu persatu apa itu izhar, apa itu idgham, apa itu itlaq dan apa itu ikhfa. Wallahu alam. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, insya-Allah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Harumnya gelombang persaudaraan mekar di titis embun keharmonian. Itulah